من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabat, mudah-mudahan kita semua pada pagi ini sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tajuk kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan etika adab ajaran agama dalam soal kita bertakziah. Ketika kita bertakziah kepada kawan-kawan kita, ahli keluarga, jiran tetangga yang mengalami musibah, yang juga termasuklah mengalami kematian secara khususnya. Jadi apakah adab-adab ataupun perkara yang diajarkan oleh agama kepada kita, kenapa kita ni bertakziah, kan? Ada di kalangan kita dia sebut salam takziah ataupun takziah ataupun bersabarlah dan sebagainya. Ada yang tulis GWS, get well soon, macam-macam lah perkara-perkara yang dilakukan oleh masyarakat kita. Jadi pada pagi ini kita nak belajar sedikit berkenaan dengan bertakziah, khususnya dalam kes-kes kematian. Termasuklah juga kita akan sentuh tentang berkabung ataupun ihdad yang diajar oleh agama apabila suami meninggal dunia. Jadi sidang hadirin mukminin, apabila kita sebut tentang takziah, yang pertamanya kita nak belajarlah bila sebut takziah tu apa makna dia, kan? Sebab kita sebut takziah, jadi maknanya apa yang dikatakan takziah. Takziah ini ialah sabar dalam menghadapi sesuatu musibah kehilangan. Itu yang dikatakan takziah. Takziah maksud dia bersabar dalam menghadapi musibah ataupun juga menghadapi sesuatu kehilangan. Jadi itu yang dimaksudkan dengan perkataan takziah, sebab dia dalam bahasa Arab. Jadi apabila kita belajar fiqh ataupun fiqh undang-undang Islam, dalam istilah hukum syarak, bila kita sebut takziah, ia boleh dengan pelbagai maksud. Jadi maksud itu pelbagai, cuma menjurus kepada perkara yang lebih kurang sama. Contohnya dalam kitab Raddul Mukhtar dinyatakan bahawa maksud takziah itu, contohnya kita mengucapkan takziah kepada ahli keluarga orang yang mengalami kematian. Si mati, kita jumpa dengan isterinya, dengan suaminya, dengan anaknya ataupun ibu dan ayahnya. Kita jumpa dia, maka pengarang kitab, contohnya kitab Raddul Mukhtar, dia kata antara apa yang dimaksudkan dengan bertakziah ialah kita hiburkan mereka, kita tenangkan hati mereka. Contohnya kita meminta mereka untuk bersabar, kita doakan. Jadi itu contoh mudah untuk kita memahami apa yang dimaksudkan dengan bertakziah. Jadi takziah ni dia tidak ada satu bentuk yang khusus. Jadi kalau mengikut ta'rif yang diberikan dalam kitab Raddul Mukhtar,
dinyatakan bahawa bila sebut ta'ziah ialah apa-apa yang kita lakukan untuk kita senangkan hati keluarga si mati. Kan, sama ada kita meminta mereka bersabar, kita bagi motivasi, bagi semangat, kuatkan perasaan mereka, termasuklah kita doakan mereka. Jadi itu antara apa yang disebut dalam kitab Raddul Mukhtar. Manakala Imam Khirashi dalam syarah tu dia tulis apa? Dia kata bila disebut ta'ziyah ialah kita menghiburkan orang yang mengalami sesuatu musibah. Jadi bila kita bertakziah, tak semestinya kita sebut salam takziah ke ataupun takziah, tak semestinya, walaupun itu adalah salah satu cara. Tapi dia kata bahawa apa kita melakukan apa-apa perkara yang disifatkan sebagai menghiburkan hati orang yang mengalami sesuatu musibah. Maka antaranya ialah kita hiburkan hati dia dengan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doakan keluarga si mati selain daripada kita juga mendoakan si mati. Jadi itu contoh apa yang dimaksudkan dengan bertakziah. Jadi kalau kita menziarahi kawan kita sebagai contoh yang mengalami kematian ahli keluarga, kan, kita pergi jumpa dia, kalau kita biasa tengok dalam masyarakat Melayu kita ni, kita salam, kita peluk, ada yang sama-sama menangis dan sebagainya. Lepas tu antara perkara yang boleh kita lakukan, kita keluarkan kata-kata yang menghiburkan, sabarlah, kan, ataupun biasa dalam masyarakat kita sebut Allah lebih sayang dia, kan, dia orang baik dan sebagainya. Itu antara contoh perkara biasa yang kita tengok, kan. Jadi kita sebutlah dia ni orang baik, apa ni, syurga, mudah-mudahan syurga menantinya dan sebagainya. Jadi itu kata-kata yang menghiburkan, yang boleh menguatkan semangat bagi orang yang mengalami kematian ahli keluarga. Dan pada masa yang sama kita doakan, kan, kita bukan doakan mayat sahaja, kan, walaupun itu memang salah satu di antara ajaran agama, kita mendoakan si mati, tapi pada masa yang sama kita doakan keluarga yang ditinggalkan oleh si mati. Contohnya kita doakan supaya mereka kuat semangat, dan kita doakan supaya kehilangan itu digantikan dengan rezeki yang lebih baik daripada Allah, kan, supaya rezeki mereka sentiasa diberikan rezeki yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maklumlah kadang-kadang keluarga yang mengalami kematian, contohnya the only one, kan, satu-satunya orang yang memberi nafkah kepada keluarga tersebut, semua yang lain tidak bekerja sebagai contoh, sudah tentu apabila berlaku kematian ahli keluarga, katalah si bapa sebagai contoh, maka ini akan menjadikan suatu masalah yang besar kepada keluarga tersebut tentang masa depan mereka dan sebagainya. Jadi bukan sahaja mereka sedih dengan kehilangan bapa mereka ataupun suami yang disayangi, tetapi mereka terpaksa memikirkan bagaimana cara mereka yang tidak pernah bekerja terpaksa mencari pekerjaan untuk menampung kehidupan. Jadi itu antara perkara yang dialami oleh rakan-rakan kita, kaum kerabat kita yang mengalami kematian ahli keluarga. Baik. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan bertakziah itu ialah kita memberi motivasi, kan, semangat, galakan kepada orang yang ditimpa musibah itu supaya mereka lebih bersabar. Kita hiburkan dia dengan kata-kata supaya dia dapat melupakan penderitaan itu, supaya dia dapat semangat untuk melupakan kehilangan itu, supaya kita dapat meringankan kesedihan yang dia alami, jangan terlampau sedih sangat, dan supaya dia kuat untuk menghadapi penderitaan itu. Jadi ini antara apa yang perlu dilakukan apabila kita bertakziah, sebagaimana yang ditarifkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, itu secara ringkas berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan takziah ataupun bertakziah.
Baik, sekarang kita ingin mengetahui apa hukum kita bertakziah kepada kawan-kawan kita, ahli keluarga yang mengalami musibah, khususnya yang mengalami kematian. Maka boleh dikatakan hampir ijma', kan, boleh dikatakan hampir semua, kan, kalau tidak semua sekalipun, majoriti ulama, dalam arti kata hampir ijma', para ulama mengatakan bahawa hukumnya adalah sunnah, kan, sunnah bagi kita bertakziah, dapat pahala, kan. Itu bukan adat semata-mata, tapi kita dapat pahala. Bila malah pada zaman kita hari ini, kita ada apa ni, uh, ke, ke, apa yang dipanggil sebagai komunikasi, cara kaedah berkomunikasi yang jauh lebih baik berbanding zaman dahulu. Kita ada FB, kita ada WhatsApp dan sebagainya, Telegram. Jadi kita boleh tengok bagaimana apabila kawan kita ataupun sesiapa yang kita kenali di media sosial mengalami sesuatu musibah ataupun kematian ahli keluarga dan seumpamanya, kita boleh tengok ramai kan ucapkan takziah dengan pelbagai bentuk ucapan tertentu dan sebagainya. Ada yang hantar video dalam untuk mengucapkan takziah, ada yang menghantar poster dan sebagainya. Itu pelbagai cara yang boleh kita lakukan. Jadi apa hukumnya kita bertakziah dengan pelbagai cara itu? Maka jawapannya adalah hukumnya adalah sunat, kan. Ia adalah satu perkara yang disunatkan dalam agama berdasarkan kepada hampir semua ulama berpendapat sedemikian. Baik, apa dalilnya? Dalilnya adalah man azza, hadis ini dalam Sunan Tirmizi. Man azza musaban falahu mithlu ajrih. Barang siapa yang bertakziah kepada orang yang ditimpa musibah, siapa-siapa yang bertakziah kepada orang yang mengalami musibah, maka baginya pahala seperti pahala yang didapati oleh orang itu. Jadi siapa-siapa yang bertakziah, dia akan dapat pahala sebagaimana orang yang ditimpa musibah itu dapat pahala. Jadi ini antara bukti anjuran dalam agama supaya kita ni munculkan diri kita. Kita jangan mendiamkan diri kita, mengasingkan diri kita apabila ada di kalangan ahli masyarakat, kawan ataupun kaum keluarga yang ditimpa musibah. Kita munculkan diri kita, dan bila kita munculkan diri kita, sama ada kita munculkan diri kita secara online melalui media sosial ataupun secara fizikal, kita menziarahi rakan-rakan ataupun kaum keluarga kita yang mengalami musibah, maka atas kesanggupan kita menghadirkan diri, sama ada secara maya ataupun online, secara fizikal dan seumpamanya, maka kita diberikan pahala sama seperti mana orang yang ditimpa musibah. Jadi ini antara satu perkara yang baik. Jadi macam kita lah, tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat sekalian, beza sebenarnya apabila kita mengalami masalah, kita bersendirian, kita berseorangan, kita sunyi, kan, berbanding dengan bila kita menghadapi masalah, kita ada kaum keluarga, kita ada kawan-kawan yang semua pakat memberi semangat, kan, galakkan kepada kita dengan pelbagai bentuk ucapan. Malah bila mereka hadir depan kita bersama-sama dengan kita, itu sebenarnya menguatkan semangat orang yang mengalami musibah. Jadi itu pahala yang besar sebenarnya yang dijanjikan kepada orang yang bertakziah, yang menghiburkan orang yang mengalami musibah dan seumpamanya. Malah kalau kita tengok dalam masyarakat kita ni, selain daripada pergi bersalam, peluk, cium dan sebagainya, kita sebut takziah, ada yang kita tengok usap belakang, pegang tangan dan sebagainya. Itu sentuhan fizikal, kan, yang kita lakukan kepada orang yang rapat dengan kita, sebagai contoh, ataupun sahabat kita. Dan kita tengok ada di antara dalam masyarakat kita bagi duit, kan, berdasarkan apa yang kita mampu. Itu sebenarnya dapat meringankan beban penderitaan yang dialami oleh orang yang mengalami musibah tersebut.
Jadi itu bagus kan, hukumnya sunat. Manakala dalil dalam Sunan Abi Daud berdasarkan riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, yang mana beliau menceritakan bahawa pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada puterinya Fatimah radhiyallahu anha, "Wahai Fatimah, apa yang menyebabkan kamu keluar dari rumah?" Kan Nabi tanya kepada puterinya Fatimah, "Kenapa Fatimah keluar dari rumah?" Kan Fatimah jawab kepada Nabi, "Aku menyampaikan takziah, aku bertakziah kepada keluarga yang mengalami kematian." Jadi itu contoh yang dilakukan oleh puteri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila berlaku kematian, kita pergi ziarah, kan, kita pergi ziarah. Di antara contoh yang terbaik, kan, yang kita boleh anggap antara the best pattern, the best example, kan, yang ditunjukkan oleh generasi terbaik salafus soleh, adalah contoh yang dipaparkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana dalam hadis tersebut menceritakan bila Nabi tanya siapa yang menziarahi kematian, siapa yang menziarahi kubur dan sebagainya, semuanya itu dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Jadi itu contoh yang menunjukkan kepada kita bahawa amalan menziarahi kematian, menziarahi tempat-tempat keluarga yang mengalami musibah itu, yang mengalami kehilangan anggota keluarga dan seumpamanya, itu adalah suatu perkara yang sering dan sangat diberi penekanan oleh orang yang mempunyai iman yang terhebat di kalangan manusia, iaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita boleh semai, suburkan dalam diri kita minat dan juga kecenderungan untuk sentiasa menziarahi orang yang mengalami kematian ahli keluarga, maka itu antara contoh amal-amal yang soleh. Jadi kalau kita dengar kan ada jiran kita, penduduk dalam taman kita, kawan-kawan pejabat dan sebagainya yang kita tahu, yang kita kenal, maka bila kita ada kelapangan, jangan buang masa. Kan, ambillah peluang itu untuk kita mendapatkan pahala sebanyak yang mungkin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala melalui ziarah kematian. Baik. Kemudian seterusnya, apa dia reasons, alasan dan juga hikmah dalam kita bertakziah sesama kita ini? Sudah tentulah ada kebaikan-kebaikan di dalam amalan bertakziah ini. Sebenarnya para ulama menyenaraikan kemaslahatan, kebaikan, faedah bukan sahaja kepada mangsa ataupun ahli keluarga mangsa, tapi ia juga mendatangkan kemaslahatan, kebaikan kepada kita ni, kepada kita juga yang menziarahi keluarga yang mengalami kematian. Kita ni yang menyampaikan takziah pun kita dapat kebaikan dan kemaslahatan. Baik, apa itu? Baik, yang disenaraikan oleh para ulama. Antaranya ialah, yang pertamanya, apabila kita bertakziah, maka dia mampu meringankan beban musibah yang dideritai oleh orang yang mengalami musibah tersebut. Ini yang pertama. Dan tugas kita ialah membantu masyarakat, kawan-kawan kita, kaum keluarga yang mengalami musibah. Kadang-kadang kita tak mampu nak tolong, kan. Jadi at least bila kita bertakziah, kita duduk sama dengan dia, walaupun kita tak tolong apa pun, duit pun kita tak bagi, kita tak mampu pun, kalau bagi pun setakat RM10 macam tu sahaja, kan, 20, nak bagi banyak-banyak kita pun tak ada duit, sebagai contoh. Maka walaupun kita sekadar pergi berjumpa dengan dia, dengar luahan perasaan dia, bagi kita yang dah belajar motivasi, kita dah belajar ilmu sebersedikit tentang counselling dan sebagainya, sebenarnya kita jadi good listener, kan? Kita menjadi pendengar yang baik.
kita jumpa dengan kawan kita, keluarga kita tadi, dia boleh luahkan rasa sedih dia boleh luahkan perasaan dia itu. Dan itu pun sudah cukup banyak membantu pihak yang terkesan dengan kehilangan ataupun dengan kematian. Jadi sebab tu kita peruntukkanlah masa dan untuk kita dengar luahan daripada orang yang kehilangan ahli keluarga. Jadi kita menjadi good listener itu, pendengar yang baik itu pun sudah cukup banyak membantu pihak-pihak yang berkenaan. Yang keduanya, sahabat-sahabat sekalian, bila kita bertakziah, itu dapat memberi galakan, kan, motivasi kepada dia untuk dia kuat, untuk dia sabar, kan, menghadapi keadaan itu. Kita jangan pandang mudah, sebab ada orang dia tidak kuat, kan, dia mudah goyang, mudah down. Jadi kita kena elak perkara itu daripada berlaku kepada kawan-kawan kita, jiran, kaum keluarga kita. Jadi kita kena motivate them. Kita kena bagi motivasi, semangat kepada mereka dan supaya mereka mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala. Benda ni nampak simple, tapi bagi sesiapa yang mengalami sesuatu musibah, kadang-kadang dia boleh terlupa. Dia boleh terlupa, ingatannya boleh terkeluar daripada mengharapkan pahala daripada Allah. Jadi kita perlu sering ingatkan. Malah kita sendiri pun kita sering kali lupa. Maka kita perlu ingatkan, mungkin ini adalah cara Allah Ta'ala nak hapuskan dosa kita. Kita sebutkan, mudah-mudahan engkau dapat pahala yang banyak daripada Allah. Ini ujian yang besar, yang hanya diberikan kepada orang-orang yang tertentu sahaja sebagai contoh. Jadi kita bagi semangat, ucapan-ucapan semangat. Sebenarnya ucapan semangat ni, sahabat-sahabat sekalian, kita boleh mudah faham. Dia sangat penting. Sebagai contoh kita tengok dalam sports, kan. Dalam sports, sukan pun, pasukan yang bertanding, mereka seringkali bawa, kan, penyokong. Kenapa? Kerana sorakan penyokong itu, kata-kata semangat penyokong, nyanyian yang dilaungkan oleh penyokong dan alat-alat muzik yang dimainkan, bunyi-bunyian yang dialunkan oleh para penyokong itu mendatangkan semangat, kan, kepada para pemain yang bertanding. Jadi itu contoh, kan, macam mana pentingnya kata-kata semangat daripada orang lain, walaupun kita yang bertanding, tetapi kata-kata semangat, bunyi-bunyian yang datang dari sekitar stadium, di tempat perlawanan itu, dia membakar semangat sebenarnya. Jadi itu adalah sifat kita sebagai manusia. Dan sifat kita sebagai manusia. Beza kita nak pergi mana-mana, kan, ahli keluarga, kaum keluarga semua, ramai-ramai pakat hantar kita ke airport, lain semangat kita. Itu contoh, kalau kita nak banding kita seorang je pergi mana-mana, lain. Jadi itu contoh bagaimana kita ni manusia sangat lemah dan kita sangat mengharapkan kehadiran orang yang kita sayang, orang yang kita kasih di sekeliling kita. Baik, kemudian yang ketiganya ialah kita memberi semangat, galakkan, motivasi kepada keluarga yang terlibat supaya redha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ingatkan mereka supaya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyerahkan urusan soal kematian, kehilangan, musibah itu kepada Allah, sebab Allah Taala sahajalah yang lebih mengetahui kenapa perkara seperti itu berlaku. Baik, yang keempatnya ialah kita mendoakan supaya musibah itu diganti dengan perkara yang lebih baik. Kan, ini penting, kan, kita kena sentiasa ingatkan kepada pihak yang terlibat bahawa mudah bagi Allah kalau Allah Taala mengambil apa yang kita sayang. Allah Taala juga mudah untuk menggantikan apa yang kita sayang itu dengan perkara yang lebih baik daripada apa yang kita sayang itu. Kita tidak tahu ada benda lain, perkara lain yang mungkin lebih kita suka apabila ia digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu penting. Kita sentiasa doa supaya kehilangan-kehilangan yang berlaku itu diganti oleh Allah dengan ganti yang jauh lebih baik daripada kehilangan tersebut. Jadi ini tak mampu
memberikan semangat kepada kita. Kemudian yang kelimanya ialah apabila kita bertakziah, pada masa yang sama ia dapat menghalang perbuatan-perbuatan jahiliyah. Perbuatan jahiliyah. Apa dia perbuatan jahiliyah? Iaitu contohnya niyahah. Dan niyahah ni iaitu ratapan. Kan? Ratapan. Merata, pukul badan, menangis yang dengan cara yang melampau. Menangis itu boleh, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menangis dengan kehilangan Ibrahim, kan, putera kesayangan baginda yang masih kecil, yang hanya berusia setahun lebih, kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menitiskan air mata menangis. Jadi menangis itu dia tidak ada halangan, tapi menangis secara melampau, kan, ratapan, mengoyakkan pakaian, memukul, merosakkan harta benda dan sebagainya, maka itu antara perkara yang dilarang dalam agama. Dan musibah yang berlaku bagaimana besar sekalipun, kita orang-orang Islam, kita diajar untuk beriman dan bertawakal kepada Allah, dan kita tidak akan merosakkan harta benda. Kan kita tak adalah nak terbalikkan meja ke, nak rosakkan pinggan mangkuk ke, itu bukan cara orang yang beriman. Orang yang beriman, walaupun dia seorang manusia, dia tetap menitiskan air mata, tetapi dia dapat mengawal dirinya. Jadi itu penting dalam kita bertakziah. Kita mengingatkannya, mengingatkan kepada keluarga si mati sebagai contoh, supaya tidak menangis dengan cara melampau, yang kita panggil meratap, kan, sampai pukul badan, koyakkan pakaian, merosakkan harta benda dan sebagainya. Jadi itu perkara yang dilarang dalam agama. Kita tidak boleh terlalu mengikut emosi. Walaupun agama membenarkan kita beremosi apabila berlaku musibah, kematian dan seumpamanya, tapi emosi juga perlu dikawal supaya tidak ada emosi yang keterlaluan sehingga menyebabkan menimbulkan masalah lain seperti mentally unstable, merosakkan kesihatan mental kita dan sebagainya. Selain daripada itu, hikmah kita bertakziah ialah kita dapat mendoakan mendoakan si mati atau mayat yang terlibat itu dengan kebaikan-kebaikan. Kita doalah, kan. Kalau tuan-tuan, perempuan tak pandai doa bahasa Arab, boleh doa bahasa Melayu, kan. Kita doa, ya Allah, masukkanlah dia dalam syurga Firdaus sebagai contoh, ataupun ya Allah, ampunilah segala dosanya ya Allah. Itu doa yang simple, dengan bahasa yang mudah yang kita faham. Jadi itu perkara yang patut kita lakukan. Kita jangan tunggu nak kena hafal, walaupun hafal tu bagus, kan, doa-doa yang maksur daripada hadis-hadis Nabi itu bagus, tapi janganlah sampai dengan sebab kita belum hafal lagi menyebabkan kita tak mau ataupun kita teragak-agak untuk mendoakan si mati ataupun keluarga si mati. Kita doa dengan bahasa yang mudah, bahasa yang kita sendiri faham. Jadi dengan bahasa Melayu sebagai contoh, ya Allah, ampunlah dosa dia ya Allah, ataupun kasihanilah si mati ini ya Allah, ataupun ya Allah, terimalah kedatangannya dengan kedatangan yang dimuliakan oleh Engkau wahai Allah. Itu contoh, kan. Ataupun lapangkanlah kuburnya ya Allah. Jadi banyaklah doa-doa dalam bahasa kita sendiri yang mudah bagi kita. Dan apa faedah kepada kita yang sebagai orang yang bertakziah, kita dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, selain daripada kita dapat pahala daripada Allah, sebenarnya ia mengajar kepada kita pengukuhan, kan, dalam hidup bermasyarakat, dalam kita bersosial. Jadi sebenarnya orang akan ingat kebaikan kita yang hadir menziarahinya dan sebagainya. Saya ingat kawan-kawan saya sendiri pun bila saya menziarahi mereka apabila berlaku kematian ahli keluarga mereka, saya pada peringkat awal beranggapan itu perkara yang kecil, yang tak perlu difikirkan sangat. Tapi rupa-rupanya ada di kalangan kawan-kawan saya yang apabila saya pula yang mengalami musibah, pernah satu ketika rumah saya mengalami kebakaran. Jadi kawan-kawan saya yang jauh-jauh ni semua datang. Jadi ada di antara mereka yang sebut bahawa
dia dia teringat bila saya menziarahi ni. Jadi dia kata dia tak boleh. Dia kata dia perlu datang juga menziarahi saya sebab dia teringat macam mana apabila dia mengalami kematian ahli keluarga, saya muncul di rumahnya. Jadi ini contoh bagaimana manusia ini dia ada satu perasaan tersentuh dirinya bila dia melihat kita datang dari jauh. Dia mungkin anggap kita mungkin tak datang sebab kita jauh, kita sibuk dan sebagainya. Tapi apabila kita muncul di hadapannya ketika dia mengalami sesuatu musibah, maka itu terpahat dalam ingatan. Jadi itu penting kepada kita selain daripada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks kehidupan kita atas dunia ini, dia mengeratkan hubungan sesama kita dengan sahabat kita, dengan kaum keluarga kita. Baik, kemudian seterusnya ialah bila waktu bertakziah ni. Jadi adakah sepanjang masa selepas orang sudah mati dah setahun masih lagi nak ucap takziah atau macam mana? Kita kena tahulah kan, kita jangan suka-suka je bertakziah. Dalam agama kita diajar ada ketikanya yang dianjurkan kepada kita untuk kita bertakziah. Baik. Di antaranya ialah apabila kita bercakap tentang kematian. Kita bertakziah kepada keluarga si mati. Bila yang dianjurkan kepada kita untuk bertakziah? Mengikut pendapat majoriti ulama, jumhur ulama, takziah itu anytime dan bila-bila masa, sama ada sebelum jenazah dikebumikan ataupun selepas jenazah dikebumikan. Bila-bila kan, bukan kata mesti selepas ke, mesti sebelum ke, tak. Bila-bila sebelum jenazah dikebumikan atau selepas jenazah dikebumikan boleh. Itu yang pertama. Kemudian ada juga pendapat ulama seperti Al-Imam Al-Thawri rahimahullahu ta'ala, dia kata makruh selepas mayat dikuburkan. Jadi pendapat Al-Thawri ini dia berbeza dengan pendapat jumhur ulama. Al-Thawri kata makruh selepas mayat dikuburkan baru kita nak bertakziah. Apa alasan dia? Alasan dia kalau mayat telah dikuburkan maka masalah telah selesai. Jadi itu pendapat Al-Thawri. Sedangkan dia kata takziah itu disyariatkan dalam agama kita untuk hiburkan orang yang ditimpa musibah supaya dia dapat melupakan musibah itu. Jadi ini antara perkara yang menjadi perbahasan di kalangan para ulama. Jadi apa yang yang dihujahkan oleh As-Sawri, dia kata oleh sebab itu takziah ini perlu dilakukan waktu terjadi musibah. Jadi waktu terjadi musibah sebab tujuan dia untuk hiburkan orang yang mengalami musibah itu. Jadi kalau dah selesai, di sisi Al-Thawri, bila sudah dikebumikan itu, maka telah selesai. Itu pendapat beliau. Maka dia kata bahawa bila dia ditimpa musibah, belum dikebumikan, maka pada masa itu kita menyampaikan takziah. Sebab orang itu pada waktu itu perlu bersabar, kan? Perlu bersabar. Walau bagaimanapun pendapat Al-Thawri itu berbeza dengan pendapat jumhur ulama. Pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama. Anytime, sebelum dikebumikan pun boleh, selepas dikebumikan pun boleh kita bertakziah. Kenapa? Sebab kesedihan orang yang mengalami musibah itu, kematian ahli keluarga itu, dia masih ada, kan? Walaupun selepas jenazah dikebumikan. Jadi ini antara perkara yang disebut dan dihujahkan oleh jumhur ulama. Saya suka juga menyebutkan di sini pengalaman saya melalui observation, pemerhatian saya di tanah perkuburan. Kadang-kadang ada antara kita ni yang tak pandai nak jaga hati dan perasaan ahli keluarga, kan? Kadang-kadang kita yang datang mengiringi jenazah di tanah perkuburan ataupun penggali kubur sendiri, ini depan mata saya nampak, kan? Depan mata saya nampak. Kadang-kadang mereka boleh bergurau senda tu dalam kubur tu. Masa tengah gali kubur, tengah buat liang lahat, apa semua boleh bergurau, ambil lumpur
sapu dekat kawan tu, bergurau, tolak menolak antara satu sama lain, gelak ketawa, itu sebenarnya perbuatan yang tidak sensitif dengan perasaan ahli keluarga. Jangan. Kita jangan tunjuk yang kita ni happy sangat. Tidak sesuai. Kan tempat dan ketika itu tidak sesuai. Kadang-kadang kita bergurau di tanah perkuburan kan dengan kawan kita yang meninggalnya isteri, kan si suami yang ditinggalkan itu adalah kawan kita. Kita bergurau di tanah perkuburan, kita gelak, kita ketawa, gelak ketawa, kata oh lepas ni boleh kahwin lain apa semua. Tak boleh tuan-tuan perempuan. Ini adalah gurau senda yang tak patut. Kita bergurau benda yang tak sepatutnya. Apatah lagi kalau di depan, dilihat dan didengar oleh kaum keluarga yang terlibat. Itu sangat-sangat menyinggung perasaan kaum keluarga. Jadi kita nak bergurau pun pilihlah tempat yang sesuai, waktu yang sesuai. Jangan semua tempat kita nak bergurau tanpa kira waktu dan tempatnya. Jadi kita kena ambil berat perkara-perkara seperti ini. Dan di sisi jumhur, mereka berpendapat bahawa hiburan, menghiburkan, menenangkan hati keluarga yang terlibat itu memang diperlukan oleh keluarga yang terlibat walaupun mayat telah dikebumikan. Jadi ini bertentangan dengan pendapat Al-Imam Al-Thawri yang mengatakan bahawa waktu takziah telah habis apabila mayat telah dikebumikan. Jadi pendapat itu berbeza dengan pendapat jumhur ulama. Jadi di sisi jumhur mereka mengatakan bahawa kita bertakziah kepada kaum keluarga selepas mayat dikebumikan itu lebih afdal, lebih baik. Sebabnya apa? Sebab sebelum tu tengah sibuk kan, kelam kabut apa semua. Kita kadang-kadang kita nak pergi jumpa, bila kita nampak orang tengah sibuk, kita nak pergi bercakap pun tak boleh. Kan tak sesuai sebab masalah pengurusan jenazah, nak kena telefon orang mandi mayat, nak kena telefon ambulans, nak kena telefon kereta van jenazah, nak kena telefon masjid dan sebagainya. Jadi kelam kabut. Jadi kadang-kadang kita nak cakap pun kita rasa tak sesuai dan kita biarkan dulu keluarga dia settle masalah-masalah tadi. Jadi apabila selepas dikebumikan, selesai semua urusan, maka dengan sebab itu di sisi jumhur lebih baik, lebih afdal kita bertakziah selepas selesai pengurusan jenazah. Maknanya selepas proses pengkebumian. Jadi itu antara pendapat majoriti ulama. Dan selepas mayat dikebumikan, dia akan terasa kehilangan tu. Kan sebelum tu dia nampak mayat tu di depan mata, nampak depan mata. Dia berada di sisi mayat. Tapi selepas dikebumikan, dah tak ada. Dah tak ada. Jenazah telah berada di bawah, beberapa kaki di bawah tanah. Dah tak ada. Maka pada waktu itulah mulai datang rasa sunyi, rasa sepi, rasa penderitaan, sengsara itu lebih mencengkam. Maka pada waktu itulah keluarga yang terlibat itu lebih memerlukan takziah daripada kita berbanding dengan sebelum pengkebumian. Jadi itu adalah pendapat jumhur ulama. Baik, kemudian sidang hadirin mukminin, selepas kita tahu bahawa kita boleh bertakziah sebelum atau selepas dikebumikan mayat itu, berapa lama pula kan kita boleh bertakziah? Apakah dalam tempoh 3 hari ataupun dalam masa seminggu masih boleh kita bertakziah, ataupun selepas beberapa bulan kita jumpa kawan kita tu kita mengucapkan takziah atau macam mana? Jadi kita kena tahu perkara macam ni. Jadi dalam soal takziah ini yang disyariatkan kepada kita ialah 3 hari. 3 hari je yang kita kena ingat. 3 hari je takziah. Kenapa? Kita kena tahu ada sebab. Kenapa takziah ni 3 hari je? Baik, 3 hari selepas mayat dikebumikan. Jadi 3 hari selepas daripada itu macam mana? Baik. Jadi apakah mesti 3 hari atau macam mana? Kita kena bilang ke? Okey, kematian tu berlaku hari ini. So kita bilang hari ini hari pertama, esok hari kedua,
lusa hari ketiga. Macam tu ke? Jadi ini yang kita kena tahu. Ataupun 3 hari itu dengan maksud 24 hours. 24 hours. Hari ini berlaku kematian, sampai pada pagi esok baru sehari. Pagi lusa baru 2 hari. Kan? Pagi tulat dah cukup 3 hari. Macam tu ke? Jadi ini antara perkara yang ditanya kan apabila kita bercakap tentang tempoh 3 hari untuk bertakziah. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maksud 3 hari itu kan, maksud 3 hari itu bukanlah satu tempoh yang tepat, yang kita mesti strict, mesti kena bilang berapa jam, 24 jam, campur 24 jam, campur 24 jam, tidak. Maksud 3 hari itu ialah lebih kurang kan. Terlebih sehari, terkurang sehari itu tidak ditekankan dalam hukum bertakziah. Cuma lebih kurang kan. Lebih kurang 3 hari. Kita dianjurkan, disyariatkan untuk bertakziah. Kalau dah banyak, dah terlebih daripada 3 hari, maka pada masa itu hukum dia apa? Apa hukum dia kalau kita bertakziah dah sebulan lah kan mati, baru kita nak bertakziah kan. Tak jumpa kawan kita, lepas kita sibuk meeting Tokyo lah, meeting New York, kita selalu outstation. Lepas tu selepas beberapa minggu baru dapat ziarah kawan kita. Jadi kita pun takziah lah apa semua. Apa hukum dia? Maka di sisi di sisi jumhur ulama, majoriti ulama, mereka mengatakan makruh kan. Makruh dalam erti kata tak dapat pahala kan. Lebih baik kita tinggalkan ucapan takziah kalau dah lebih daripada 3 hari kan. Secara kasar tu bukanlah tepat 3 hari, tapi secara umumnya kalau dah lebih banyak daripada 3 hari tu, katalah 2 minggu kan, dah seminggu lebih baru kita nak ucapkan takziah, maka hukum dia makruh kan. Kenapa? Yang tu yang kita kena tahu. Baik, antaranya ialah hadis muttafaqun alaih, kan, hadis Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa 3 ayyamin illa ala zawjin fa innaha tuhiddu alaihi 4 ashhurin wa ashra. Tidaklah halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk dia berkabung lebih dari 3 hari, kecuali berkabung kerana kematian suaminya. Bagi siapa yang kematian suami, yang ni yang kita panggil berkabung kerana kematian suami, tempoh dia 4 bulan 10 hari. Ini berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim. Jadi ringkas ceritanya ialah bagi kita semua ni kan, bagi kita semua, tak kiralah lelaki ataupun perempuan, kalau selepas 3 hari tidak lagi disyariatkan kepada kita untuk bertakziah. Sebab apa? Sebab Islam ni satu agama wasati, kan, agama pertengahan. Islam satu agama yang mengajar kepada kita arti kesederhanaan. Islam mengajar kepada kita keseimbangan. Kita kena balance, kan? Kita kena balance. Apa yang saya maksudkan dengan pertengahan, dengan keseimbangan ialah kita kena imbangkan antara dua perkara. Perkara yang pertama, kita mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk bersama-sama dengan saudara kita, kawan kita yang mengalami kesedihan, kita tenangkan dia, hiburkan dia dengan cara bertakziah yang telah kita belajar sebelum ini. Itu yang pertama. Jadi itu memang dianjurkan, kita hiburkan dia, tenangkan dia dan sebagainya. Itu yang pertama. Di pihak satu lagi, yang keduanya ialah walaupun kita diajar untuk bertakziah, tapi kita jangan timbulkan semula ingatan-ingatan sedih, perkara-perkara yang menyedihkan kepada rakan kita, saudara kita apabila telah berlalu waktu yang lama. Bila dah lebih 3 hari, dianggap dah berlalu tempoh yang lama, life must go on. Kan? Kehidupan kita ni perlu diteruskan.
Kita tak boleh nak bersedih, nak ingat orang yang dah mati. Sebab orang mati ni berlaku kepada semua tanpa kecuali. Kan, sebaik-baik manusia, semulia-mulia manusia seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mati, wafat, kan, meninggal dunia. Sehingga berlaku perbezaan pendapat antara Umar Khattab dengan Abu Bakar Siddiq. Sama ada Nabi dah mati ke belum, Nabi wafat ataupun tidak, kan. Tapi semulia-mulia manusia, manusia yang paling dikasihi oleh Allah pun mati, wafat. Manusia yang paling jahat, yang paling berkuasa, yang menjadi musuh Allah seperti Fir'aun pun mati. Kan? Tak ada manusia, sama ada dia kaya, dia miskin, dia kuat, dia lemah, yang tidak mati. Semuanya akan mengalami kematian. Maka pada waktu inilah yang perlu kita faham bahawa hidup ni perlu diteruskan. Kalau kita jumpa orang tu dah sebulan dah berlaku kematian, maka ini disebut oleh para ulama akan membangkitkan semula rasa sedih. Bila kita bangkitkan semula rasa sedih, itu dilarang dalam agama. Sedih tu dalam tempoh beberapa hari, okey. Kan, nak menangis dan sebagainya, kan, perlu ditenangkan. Dalam tempoh 3 hari, okey. Selepas daripada 3 hari, maka tidak lagi dianjurkan untuk kita bercakap pasal perkara-perkara yang boleh mendatangkan rasa sedih kepada keluarga si mati. Ini kita ni kadang-kadang mungkin niat kita tu baik, kan? Niat kita baik, cuma cara tu tidaklah begitu tepat. Kita dah sebulan, dah 2 bulan pergi jumpa dia, tanya macam mana mati apa semua. Yang kawan ni dah tenang dah, kemudian menangis pula, duk cerita tentang kematian. Jadi ini perkara yang tidak baik. Jadi kalau kita belajar tentang mental health sekalipun, kita diajar, kan, untuk kita menghindari terlalu banyak bersedih. Kita boleh perasan ada di kalangan kawan-kawan kita yang upload video mengingati kematian orang tersayang, mereka bersedih. Jadi ini tidak dianjurkan dalam agama, kan, tidak dianjurkan dalam agama. Let bygone be bygone. Yang lepas tu lepaslah. Kan, yang lepas tu lepaslah. Kita kena pandang ke depan. Sebab hidup kita ini perlu diteruskan. Kita jangan diheret dengan peristiwa-peristiwa silam. Sekali-sekala kita pandang ke belakang itu bagus. Macam kita naik kenderaan, windscreen itu besar, manakala cermin pandang belakang tu kecil sahaja. Jadi kita pandang ke belakang ni hanya ketika yang betul-betul perlu sahaja. Jadi kebanyakan daripada pemerhatian kita, pandangan kita adalah ke hadapan, pada untuk melihat masa depan kita, bukannya kita terikat dengan waktu-waktu lampau, waktu silam untuk kita bersedih dan sebagainya. Jadi sidang hadirin mukminin 8.50, saya tak sempat untuk masuk tajuk berkabung, tak apa. Itulah sedikit apa yang boleh saya kongsi. Saya pulangkan semula kepada Puan Moderator, Puan Ainul kita pada pagi ini. Kalau ada 1-2 soalan ataupun apa-apa perkongsian daripada sahabat-sahabat sekalian. Wallahu a'lam, silakan. Okay, saya nampak kat sini Hamzah Mustal angkat tangan nak tanya soalan ke? Silakan. Dia salah tekan. Okey, yang bertanya ni Puan Siti Hanim, bolehkah kita menggunakan rib? Boleh Itu saja soalan. saya explain kan. Okey, Ustaz, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Bolehkah kita gunakan RIP itu, rest in peace, dalam agama kita ni? Kita nak mengucapkan pada orang rest in peace. Sebab benda ni kadang-kadang dalam WhatsApp dia orang ada tulis benda-benda macam gini kan. Termasuk biasanya orang bukan Islam lah. Tapi kadang-kadang saya tengok ada juga orang Islam yang menulis perkataan RIP ni. Macam mana Ustaz? Terima kasih. Baik, baik. Wallahu alam, tuan-tuan dan puan sekalian. Soalan berkaitan dengan RIP, rest in peace. Baik. Bila kita bercakap tentang RIP ataupun rest in peace, ada beberapa sudut yang boleh kita sentuh.
Yang pertamanya ialah apa hukum kalau kita mengucapkan RIP, rest in peace, kepada orang bukan Islam. Itu yang pertama dulu. Baik, orang bukan Islam, kita pun sebut rest in peace ataupun short form dia RIP dalam WhatsApp group ataupun dan sebagainya. Maka isu ini telah banyak kali disentuh dalam fatwa-fatwa yang mana semua fatwa-fatwa yang ada itu menunjukkan bahawa kita orang-orang Islam dilarang daripada mendoakan seperti rest in peace kepada orang bukan Islam. Tetapi yang boleh kita lakukan ialah mendoakan kepada keluarganya yang ditinggalkan. Itu boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena bezakan. Kita orang Islam, kita dilarang. Jadi kalau ada di kalangan kawan-kawan kita yang bukan Islam tanya, kenapa orang Islam tak boleh doakan kawan-kawan yang bukan Islam? Kita jawab, kita tak boleh buat apa sebab itu memang ajaran agama kita. Jadi kita berbeza dalam sudut itu. Kita tidak boleh mendoakan orang bukan Islam yang telah meninggal dunia. Kalau kita sebut dia masuk neraka ke apa semua, yang tu tak boleh lah. Itu nanti akan jadi perbalahan. Jadi kita kena pandai lah bila kita nak jawab kepada kawan-kawan kita yang bukan Islam, yang tengah sedih tu apa semua. Kalau timbul soalan-soalan macam tu, kita kena pandai dalam memberikan jawapan supaya tidak mengguris perasaan orang yang sedang mengalami kesedihan. Tapi yang pentingnya ialah kita diharamkan daripada mendoakan kepada orang bukan Islam yang telah meninggal dunia. Sebagai alternatif boleh kita doakan kepada keluarga si mati yang ditinggalkan, yang hidup. Kita doakan supaya mereka dapat bersabar. Itu boleh. Kita doakan kepada keluarga si mati. Kita ucap takziah dekat dia pun boleh. Kita ucapkan takziah kepada kawan kita, dia bukan Islam. Jadi kita kata sabarlah. Saya doakan kepada Allah. Saya doakan supaya kamu semua akan diberi rezeki yang baik. Maka itu dibenarkan dalam agama. Mendoakan orang bukan Islam dari sudut perkara-perkara keduniaan boleh. Ataupun orang bukan Islam itu kita doakan supaya mendapat hidayah, mendapat petunjuk daripada Allah, boleh. Tetapi mendoakan supaya orang bukan Islam mati dalam kekafiran supaya dia dapat berehat di alam barzakh, supaya dia masuk syurga, yang tu tak boleh sebab itu bertentangan dengan akidah kita orang-orang Islam. Sebab itu yang pertama, kita mengucapkan RIP ataupun rest in peace untuk mayat ataupun orang mati yang terdiri di kalangan orang bukan Islam. Yang keduanya ialah kita mengucapkan RIP, rest in peace, kepada kawan-kawan kita ataupun kepada orang Islam pula. Macam mana tu? Baik, dalam agama kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia ada satu perkara yang kita perlu tahu, iaitu larangan tasyabbuh, kan? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang tasyabbuh, larangan menyerupai kaum-kaum yang tertentu, khususnya kaum bukan Islam. Dari sudut akidah tu ataupun yang menjadi ajaran agama yang membezakan kita dengan mereka. Jadi dalam agama kita telah diajar tentang doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, cara kita mendoakan orang Islam. Jadi RIP, rest in peace, adalah ucapan-ucapan yang sering kali digunakan oleh orang bukan Islam untuk sesama mereka. Maka adalah lebih baik kita mengelak daripada menggunakan perkataan itu, walaupun dari segi maknanya tidak ada kesalahan pun, kan? Dari segi makna tu umum saja, rest in peace, supaya damai di sana, dapat berehat di alam barzakh apa semua. Tetapi kerana perkataan RIP itu lebih mirip, condong kepada kematian yang berlaku di kalangan bukan Islam, maka oleh kerana dalam agama kita sudah ada contoh daripada sunnah Nabi SAW, iaitu doa-doa seperti Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ataupun dalam bahasa Melayunya, ya Allah ampunilah dosa dia, ataupun ya Allah masukkanlah dia dalam syurga. Itu contoh
Oleh kerana itu sudah ada dalam ajaran agama kita, maka lebih baik kita mengelak daripada menggunakan perkataan-perkataan yang menyerupai perkataan untuk yang menjadi khusus untuk orang bukan Islam. Wallahu a'lam. Terima kasih. Soalnya soalan daripada Nixon, bolehkah kita beri jambangan bunga semasa ucap takziah dengan niat untuk hiburkan hati mereka, bukan nak ikut adat Muslim lah. Baik, wallahu a'lam, tuan-tuan dan puan sekalian, apabila kita hendak melakukan sesuatu, sebagaimana hadis yang kita sebut tadi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dia jangan satu perkara yang sudah menjadi sinonim ataupun yang dah biasa, dah memang kalau kita lakukan perkara tu, kita akan teringat ini perkara yang dilakukan oleh agama-agama ataupun kaum yang tertentu. Maka itu tak boleh. Tetapi perkara yang menjadi umum kepada semua, misalnya kita bagi hadiah tertentu, bawa bunga dan sebagainya yang boleh menghiburkan, selama mana itu tidak dilihat sebagai pengkhususan kepada agama bukan Islam, maka itu boleh kita lakukan. Wallahu a'lam. Daripada soalan pada Jamal ya, bagaimana dengan wang sumbangan rakan-rakan sepejabat yang bercampur sumbangan bukan Islam untuk keluarga waris? Bolehkah digunakan untuk contohnya perbelanjaan, pengemumian si mati? Baik, wallahu a'lam, sumbangan keuangan derma sebagai contoh untuk pengurusan jenazah orang-orang bukan Islam. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita orang Islam, kita dibolehkan menolong pengkebumian orang-orang bukan Islam. Katalah kawan kita di pejabat ataupun jiran kita yang mengalami kematian dan dia bukan Islam. Jadi agama kita ini adalah satu agama rahmatan lil alamin, yang membawa rahmat kepada sekalian alam. Dalam perkara yang baik, hubungan sesama manusia, hubungan sosial dan sebagainya, apabila jiran kita, kawan kita di pejabat, office mate kita, colleagues kita yang mengalami kematian, walaupun dia bukan Islam, Islam bukan sahaja tidak melarang, malah Islam menganjurkan kepada kita untuk menolong orang bukan Islam untuk proses-proses yang berkaitan dengan musibah yang berlaku kepada mereka. Kalau rumah mereka kebakaran, kita bagi sumbangan. Kalau rumah mereka ditenggelami banjir, kita bagi sumbangan, baiki rumah mereka. Termasuklah apabila berlaku kematian. Jadi bila berlaku kematian tu, belanja tu besar sebagai contoh. Kadang-kadang kematian tu melibatkan kematian di luar negara ataupun kematian di tempat kita sekalipun. Sudah tentu memerlukan duit ratusan ringgit, ribuan ringgit, yang mana bagi setengah-setengah keluarga itu adalah satu perbelanjaan kos yang besar. Maka tidaklah salah, malah dianjurkan kepada kita menolong sesama manusia. Dalam Islam ni hatta binatang pun kita tolong. Maka orang bukan Islam, mereka tetap manusia. Maka hendaklah kita tunjukkan kasih sayang kita dan bagilah pertolongan, termasuklah menggunakan sumbangan keuangan untuk pengurusan jenazah. Wallahu a'lam. Okey, yang kita dengar sekarang Ustaz, biasanya amalan daripada setengah masyarakat kita menjadi satu norma masyarakat kita lah, suka menyebut Al-Fatihah kan, salam takziah Al-Fatihah. Itu macam mana Ustaz? Baik, wallahu a'lam, berkenaan dengan ucapan takziah pada masa yang sama menganjurkan membaca Fatihah, ini antara perkara yang menjadi perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Baik, yang asalnya berdasarkan sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga amalan para sahabat ialah mendoakan si mati, kan? Mendoakan si mati. Jadi bagaimana mendoakan si mati itu banyaklah, antaranya kita mendoakan macam doa dalam sembahyang jenazah, kan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu kalau lelaki. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Lepas tu ada sambunganlah, wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha dan sebagainya, iaitu dalam bahasa Melayunya ialah, ya Allah ampunilah dosanya, ya Allah rahmatilah rohnya ataupun kasihanilah rohnya,
ya Allah sejahterakan rohnya, ya Allah maafkanlah kesalahan-kesalahannya dan sebagainya. Termasuk doa yang saya sebut di tengah-tengah kuliah tadi, supaya kuburnya diluaskan, dia dimasukkan ke dalam syurga Firdaus dan sebagainya. Jadi berkenaan dengan membaca Fatihah ini, ia menjadi perbahasan, perbincangan di kalangan para ulama. Kenapa? Sebabnya ialah dari segi fiqhnya ialah berkenaan dengan menghadiahkan bacaan kepada orang yang telah meninggal dunia. Jadi sebahagian ulama berpendapat bahawa menghadiahkan pahala bacaan itu sampai kepada si mati. Jadi ini yang menyebabkan ada sebahagian ulama menganjurkan kita membaca sesuatu daripada Al-Quran dan kita hadiahkan pahala itu kepada si mati dengan alasan bahawa apabila kita menghadiahkan pahala itu kepada si mati maka ia sampai. Manakala sebahagian ulama yang lain berpendapat tidak sampai bacaan yang kita baca daripada Quran. Maka itu antara perkara yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Jadi bagi di sisi ulama yang berpendapat sampai bacaan Al-Quran itu, maka itu antara cadangannya ialah supaya kita membaca apa-apa surah ataupun apa-apa ayat. Maka antara surah yang paling common, yang majoriti orang-orang Islam familiar adalah surah Fatihah. Jadi itu antara punca kenapa di media sosial ataupun dalam kehidupan kita ni ramai apabila mengucapkan takziah dia akan sebut baca surah Fatihah. Dan juga alasan yang kedua kerana dalam surah Fatihah ada doa, kan ada doa. Contohnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi itu antara doa yang memang kita dianjurkan untuk baca. Kita minta kepada Allah supaya kita semua ini diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan supaya Allah Taala jauhi kita, lindungi kita daripada jalan orang yang golongan yang dimurkai oleh Allah ataupun golongan yang sesat. Jadi itu antara apa yang dijadikan alasan kan oleh pihak yang menganjurkan untuk membaca surah Fatihah. Jadi jawapan saya terpulang kepada tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat sekalian, sama ada kita mendoakan si mati itu sebagaimana apa yang dianjurkan oleh Nabi, oleh para sahabat, ada para salafus salih, dengan kita membaca doa-doa yang macam seperti dalam sembahyang jenazah, ataupun ada yang nak tambah dengan menghadiahkan pahala bacaan Quran berdasarkan kepada khilaf yang berlaku di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Okay, baik, saya kira ini soalan yang terakhir Ustaz ya, daripada Ya. Echah. Orang Kristian ya, semasa pengkebumian pakai baju warna hitam. Dan saya dapati masyarakat Islam kita pun memakai baju warna hitam. Sedangkan orang-orang tua dulu semasa kematian pakai baju warna putih. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Baik. Wallahu a'lam, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini antara isu dalam masyarakat kita. Kita ni mudah impress, mudah suka ikut kan apa yang kita tonton dalam skrin, pada skrin di TV, dalam internet dan sebagainya. Yang mana budaya di Eropah sebagai contoh ataupun budaya amalan sebahagian tempat dalam dunia ini, khususnya orang bukan Islam lah, yang Eropah sebagai contoh, bila mereka menghadiri majlis pengkebumian ataupun majlis memperingati kematian, mereka hadir dalam keadaan memakai pakaian yang tertentu, termasuk memakai warna hitam. Jadi kita orang-orang Islam, kita kena tahu bahawa kalau kita memakai pakaian hitam kerana mencontohi apa yang kita lihat itu, maka itu dilarang kerana ia adalah amalan yang dilakukan oleh golongan bukan Islam. Tapi bukan bermaksud kita dilarang memakai pakaian warna hitam, tak. Kita pakailah pakaian apa sekalipun. Cuma dalam agama kita, kita dilarang daripada tasyabbuh, daripada menyerupai golongan tertentu yang bukan Islam. Kemudian pada masa yang sama, dalam agama kita dah cantik dah adab-adab menziarahi perkuburan. Contohnya kita bebas pakai pakaian warna apapun
tapi dengan syarat pakaian itu bukan pakaian yang menjadi lambang kemegahan, yang menjadi lambang kesombongan. Jadi kalau pakai itu nampak hebat sangat, kita kena buang pakaian tu, ganti dengan pakaian yang biasa. Jadi itu menunjukkan kita ni humble, kan? Kita ni tawaduk, rendah diri, terutamanya di tanah perkuburan. Sebab itu tanah perkuburan kita dilarang menghiasinya, kan? Kita dilarang pakai kasut-kasut mahal, kan? Kita pakai slipper biasa je, kasut biasa je. Malah disunatkan kepada kita kalau tidak memudaratkan kaki kita, kita buka alas kaki, kasut ke slipper ke sandal ke, kita kaki ayam je masuk di tanah perkuburan. Tapi kalau ada kaca, ada ranting keras yang boleh cucuk kaki dan sebagainya, itu bahaya kepada kaki, terutamanya orang yang diabetes, yang ada penyakit kencing manis, maka tak bolehlah buka kasut. Jadi itu adalah satu yang kita kata adab ataupun ajaran agama kita untuk kita menziarahi tanah perkuburan. Jadi kesimpulan dia, tidak dilarang kita memakai pakaian warna hitam, tetapi kita tidak boleh pakai warna hitam kalau niat kita untuk mencontohi apa yang kita lihat dalam TV tu. Yang tu tak boleh. Wallahu a'lam. Okay. Ustaz, kamera Ustaz tu dia punya tak, okay. Kamera Ya? Ustaz, kamera Aha. Ustaz berumur betul kan? Kamera, oh dia ni. Macam mana tu saya? Saya pun tak pandai ni. Macam mana nak betul kan? Tak boleh, okay, tak apa. Saya rasa Ustaz, kita ada siri kedua nampaknya, sebab kita fokus untuk yang perkabungan tu. Tentang perkabungan masih belum Ustaz Ya. jelaskan lagi ya. Ya, betul. Betul. Dan saya rasa kita ada siri kedua lagi, sebab benda ni pun masih lagi dalam persoalan dan apa yang patut kita bincangkan, dan ini konsepnya. Dan Ustaz, kita rasanya setakat ini saja Ustaz ya. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, marilah kita baca doa yang disunnahkan kepada kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima olehmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmunya. InsyaAllah kita ada sedikit dua lagi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.